Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembentangan saya ialah model pendidikan tahfiz di Malaysia, satu kajian awal. Pembangunan pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 bagi kategori pendidikan tinggi adalah berhasrat untuk melahirkan pelajar yang unggul, bersahsiah tinggi, kompeten dan berinovasi dalam memenuhi keperluan negara serta guna tenaga. Pelan ini adalah seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menyatakan bahawa sistem pendidikan di Malaysia merupakan usaha berterusan bagi mempertingkatkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya berupaya melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Inisiatif ini bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Justru dapatlah disimpulkan bahawa sistem pendidikan adalah mekanisme penting dalam membangunkan bangsa dan negara. Sementara kurikulum pula menjadi pemangkin kepada matlamat yang hendak dicapai. Justru dua elemen ini haruslah bersinergi agar boleh beroleh hasil yang optimum. Kajian-kajian yang dijalankan sebelum ini menunjukkan bahawa tahap minat masyarakat terhadap pengajian tahfiz amat memberangsangkan. Permintaan yang tinggi dalam kalangan ibu bapa telah mendorong kepada perkembangan dan penubuhan rancak institusi tahfiz kerajaan maupun swasta. Ini kita boleh lihatlah di sekeliling kita hari ini, di mana-mana pun ada institusi tahfiz daripada peringkat rendah, menengah maupun tinggi. Senario ini berlaku kerana kesedaran umat Islam terhadap kepentingan dan kelebihan menghafaz Al-Quran semakin luas. Data Jabatan Kemajuan Malaysia 2019 menunjukkan sebanyak 936 buah sekolah tahfiz swasta yang berdaftar di bawah JAKIM. Sekolah-sekolah tersebut beroperasi dengan seramai 53,410 enrolment murid dan 5,886 orang guru di seluruh negara. Apabila dicampurkan dengan enrolment pelajar yang berada di institusi tahfiz kelolaan kerajaan pusat, institusi tahfiz kelolaan Majlis Agama Islam Negeri dan institusi tahfiz Jabatan Agama Islam Negeri, jumlahnya akan meningkat kepada 150,000 orang pelajar. Ini dari segi statistiknya boleh dilihatlah berdasarkan kepada jadual yang dipaparkan. Baik, model pendidikan tahfiz di Malaysia. Kemajuan dan perkembangan sesebuah institusi pendidikan amat bergantung kepada model pendidikan yang ditawarkan. Di peringkat menengah hari ini terdapat dua model yang menjadi rujukan utama institusi tahfiz. Pertamanya tahfiz model ulul albab dan yang kedua model kurikulum bersepadu tahfiz. Manakala di peringkat pengajian tinggi pula, model yang digunakan sebagai kurikulum pengajian adalah model kurikulum Darul Quran JAKIM.
Model ini walau bagaimanapun hanya mengeluarkan CJ tahfiz kepada semua pusat pengajian tinggi yang berkolaborasi dengan Darul Quran JAKIM atau JAKIM. Jadi inilah masalahnya. Model kurikulum Darul Quran JAKIM hanya ditawarkan dalam bentuk pensijilan dan tidak berintegrasi. Kalau kita teliti model yang ditawarkan itu tidak berintegrasi dengan bidang TVET yang menjadi fokus IPT berkenaan. Jadi situasi ini menjadi dilema bagi kebanyakan IPT, terutamanya yang berfokus kepada bidang TVET. Malaysia kini mempunyai sebanyak 20 IPTA yang dikategorikan mengikut bidang pengkhususan dan kepakaran. Daripada jumlah tersebut, 4 IPTA dikategorikan sebagai universiti berfokus kepada bidang TVET. Universiti yang bernaung di bawah MTUN terdiri daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Universiti Malaysia Pahang dan Universiti Malaysia Perlis. Universiti-universiti ini disatukan di bawah satu rangkaian yang berfokus kepada keberhasilan modal insan berlatar belakangkan TVET. Manakala IPTS pula, IPTS dia lebih banyak berbanding dengan IPTA. IPTS ada sebanyak 48 buah. Model, bukan modul ke? Model. Ketiadaan model kurikulum tahfiz TVET menjadi penghalang kepada usaha-usaha IPT yang berfokus kepada bidang TVET untuk menawarkan program tahfiz TVET yang bersepadu di peringkat ijazah pertama. Apa yang digunakan pakai sekarang ni hanyalah model kurikulum Darul Quran yang bukan hanya setakat peringkat pensijilan sahaja, tetapi kurikulumnya juga tidak bersepadu. Sedangkan kemajuan dan perkembangan sesebuah institusi pendidikan amat bergantung kepada model pendidikan yang ditawarkan. Di dalamnya akan diterapkan falsafah dan konsep yang diinginkan oleh pihak berkepentingan dalam mencapai objektif yang dikehendaki. Justru IPT perlu menawarkan program tahfiz TVET dengan membangunkan model yang berkualiti, berkeupayaan dan berkesan agar produk yang dihasilkan seiring dengan falsafah dan matlamat pendidikan yang telah digubal oleh kerajaan. Model ini juga bertindak sebagai trust yang akan menjadi jaminan kepercayaan bagi stakeholders yang terlibat. Ia perlu jelas, sistematik dan praktikal supaya hasilnya mampu dimanfaatkan bukan sahaja untuk pembangunan diri tetapi ummah secara keseluruhannya. Di Malaysia hari ini, pendidikan tahfiz bukanlah sesuatu yang baru, malahan melengkap kepada falsafah pendidikan Islam, khususnya dan falsafah pendidikan negara amnya. Pengajian secara formal telah mula dijalankan sejak tahun 1966 di bawah kelolaan Jawatan Kuasa Tadbir Masjid Negara dan Urusdia Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Kini pendidikan tahfiz berkembang pesat dan telah mendapat sambutan yang tinggi daripada masyarakat. Sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini. Dianggarkan terdapat lebih 1,000 buah institusi tahfiz di seluruh tanah air dengan jumlah enrolment yang kira-kira 150,000 pelajar. Sedar akan kepentingan pendidikan tahfiz dan perkembangan yang pesat, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan bahawa kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sedang merangka dasar pendidikan tahfiz negara bagi memperkasakan institusi pendidikan tahfiz Al-Quran di negara. Namun begitu, perubahan dari segi kurikulum adalah perlu bagi memastikan lulusan pengajian tahfiz mampu mengharungi cabaran revolusi industri 4.0
Dalam memenuhi hasrat tersebut, wujud cadangan memperluaskan bidang pendidikan dan latihan vokasional kepada pelajar tahfiz. Langkah ini dilihat tepat dalam usaha Malaysia menambah enrolment dalam TVET bagi melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi pasaran pekerjaan. Jadi pada tahun 2018, mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Mujahid Yusof menegaskan bahawa melalui dasar pendidikan tahfiz negara, 4 model kurikulum akan dijadikan landasan, iaitu yang pertamanya tahfiz turut, tahfiz sains, tahfiz dini dan tahfiz kemahiran. Manakala penubuhan rangkaian Universiti Teknikal Malaysia dan beberapa buah IPTS yang berfokus kepada bidang TVET menjadi mercu tanda yang penting dalam melengkapkan ekosistem pendidikan teknikal dan latihan vokasional Malaysia. Penawaran program sarjana muda teknologi adalah isyarat penting kesungguhan kerajaan melalui Kementerian Pengajian Tinggi untuk memartabatkan TVET sebagai pemacu kemajuan negara. Sungguh pun begitu, kesedaran umat Islam terhadap kepentingan dan kelebihan menghafaz Al-Quran telah mendorong IPT yang berfokus kepada bidang TVET seperti Entun, UniKL, Uniten dan lain-lain menawarkan program tahfiz model Darul Quran Jakim di peringkat persijilan sebagai nilai tambah kepada program sarjana muda tersebut. Hal ini demikian kerana ketiadaan model kurikulum yang jelas dan berwibawa yang menggabungkan, yang mengintegratedkan bidang tahfiz dan bidang TVET menjadi satu program yang integrated lah, yang bersepadu. Jadi sebab itulah satu model bersepadu kurikulum tahfiz TVET perlulah dibangunkan, khususnya di peringkat pengajian tinggi. Sebagai kesimpulan, dapatlah saya rumuskan bahawa berdasarkan kepada salah satu daripada 10 lonjakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2015-2025 ialah melahirkan graduan holistik. Setiap graduan akan mempunyai ilmu, akhlak, tingkah laku, set minda dan beradab untuk menjadi insan mulia. Mereka bakal menjadi warga sejagat dengan jati diri Malaysia yang menyerlah, bersedia dan sanggup untuk berkorban demi keharmonian dan kesejahteraan keluarga, masyarakat, negara dan sejagat. Jadi bagi mencapai hasrat ini, Kementerian dan IPT akan memberi tumpuan untuk membangunkan kurikulum yang lebih holistik dan bersepadu serta menambah baik ekosistem pembangunan pelajar. Justru keperluan kepada kajian pembangunan model kurikulum tahfiz TVET di peringkat IPT ini adalah selari dengan matlamat tersebut. Jadi sekian saja presentation saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.